satu contoh dan ini merupakan soalan tahun lepas untuk kertas SPM. Right, satu contoh kat sini cikgu boleh tengok kan. Okay, cikgu perhatikan soalan dia, bagaimana item ini dibina. Okay, bagaimana rupa dia, apakah yang disoal. Ini contoh yang kedua. Okay, soalan dia, apa yang ditanya. So, markah untuk item contoh 1, 8. Markah untuk contoh item 2, 5 markah. Dan ini adalah contoh yang ketiga. Dia ada bahagian A, ada bahagian B. Bahagian A 3 markah, bahagian B 3 markah. Dan ini adalah item contoh 4. Dia ada bahagian A 2 markah, dia ada bahagian B 3 markah. So inilah yang dikatakan contoh item subjective response terhad. So cikgu boleh tengok tak melalui pengalaman cikgu, okay, bagaimana cikgu nak kenal pasti yang ini adalah subjective response terhad. Boleh tak cikgu bagi maklum balas sedikit supaya kita berpegang pada dua jenis item ini. Tengokkan item contoh pertama, kedua, ketiga dan yang keempat. Apakah keistimewaan melalui pengalaman cikgu? Bagaimana soalan ini dibentuk? Ada tak cikgu yang nak bagi feedback? Cikgu tengokkan contoh dia, contoh 4 soalan direct. Yes, very good. Terima kasih cikgu. Cikgu boleh tengokkan yang soal item contoh 1, 2, 3, 4. Cerita dia tak panjang menjela. Okey, stimulasi dia pun sedikit sahaja. Dia tak ada panjang menjela. And then satu lagi, dia tak ada pecahan bahagian A, B, C berasaskan satu cerita yang sama. Kalau cikgu tengokkan contoh yang ketiga ini. Okey, contoh ketiga dia ada pecahan A dan B. Tapi A cerita A, B cerita B. Dia tak ada hubung kait. Okey, manakala untuk contoh 4 pun sama. A cerita A, B cerita B. Dia tak ada hubung kait. Ini yang dikatakan subjective response terhad. Dia ada had dia. Okey, boleh kan cikgu-cikgu? Kita teruskan ke contoh item subjective response terhad berstruktur. Cikgu tengokkan bagaimana rupa contoh item-item ini. Okey, contoh item subjective response terhad berstruktur. Ini adalah satu contoh. Tengokkan contoh dia, saya takkan baca. Okey, tengok, cikgu boleh tengok paparan dia, ada soalan, ada gambar raja, lepas tu ada bahagian A dan bahagian B. Markah dia 8 markah. Ini semua contoh yang dipaparkan merupakan soalan ataupun item SPM matematik tambahan yang lepas. Okay, lepas tu kita pergi ke contoh kedua. Ada cerita sedikit. Cerita pun menerangkan gambar raja. Lepas tu bahagian A 3 markah, bahagian B 4 markah. Jumlah 7 markah. Lepas itu kita terus ke contoh ketiga. Bahagian A dia ada gambar raja. Dan bahagian A itu ada pecahan A dan bahagian 1 dan bahagian 2. Okey, untuk soalan B pula, okay, ada gambar raja, lepas tu ada pecahan 1 dan 2. Okey, cikgu, ini yang dikatakan adalah contoh bagi item subjective response terhad berstruktur. Okey, cikgu boleh bezakan tak yang item subjective response terhad dengan yang berstruktur? Ya, betul Cikgu Aini. Ada berkaitan dengan cerita antara A dan B. Ada kaitan, ada pecahan bahagian berkaitan dengan cerita. Yes, bagus. Untuk yang respon terhadap berstruktur, dia ada cerita, dia ada gambar rajah untuk memudahkan pemahaman anak murid kita lah. Dan dia, bila disoalkan, dia ada bahagian A dan bahagian B berkaitan dengan stimulasi tadi. Okey, diberi situasi soalan A, semua berkaitan. Very good. Okey, cikgu pas dengan excellent. Awesome, you are awesome. Okey, kita teruskan lagi perjalanan kita untuk kita melihatkan kod kertas kita 3472/1, contoh item bahagian A, iaitu 12 item yang membawa markah 64, di mana calon ataupun anak murid kena jawab semua. Okey, ini contohnya yang cikgu boleh bina lah. Cikgu boleh binakan contoh seperti yang ini. Contoh 1 dia bagi log very simple. Okay, tapi A, B, C dia tak ada cerita.
Okey, dia tak ada cerita, just information, informasi sahaja, dan mereka ungkapkan dalam sebutan. Okey, 4 markah. Okey, dan contoh yang kedua, ini pun sama. Bahagian A 2 markah, bahagian B 2 markah. Okey, dia tak ada pecahan. Okey, bahagian, dan dia tak ada cerita. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga kat sini diberikan bahagian A 2 markah, bahagian B 3 markah. Bila ditengokkan yang ini equation walaupun tajuk yang sama tapi dia tak ada saling kait. Okey, yang A punya jawapan, bahagian B punya jawapan. Okey. Boleh tak cikgu-cikgu? Ini adalah contoh item bahagian A. Okey, dan dia respon terhad. Okey, dia merupakan item respon terhad. Okey, dan kita teruskan lagi perjalanan kita pergi ke kertas kod kita 3472/1, contoh item bahagian B. Okey, 3 item 16 markah dan murid wajib ataupun calon wajib jawab 2. Di sini cikgu ambil perhatian take note dekat sini, ambil nota masing-masing bahawa 3 item ini calon wajib jawab 2. Bermaksud setiap item itu adalah 8 markah. Jadi di sini cikgu walaupun wajib markah mesti sama, 8, 8, 8. Tapi calon jawab 2 iaitu 8 tambah 8, 16. Markah mana-mana 2 soalan yang dijawab, jumlah markah adalah 16. Dan apabila cikgu membina item bagi bahagian B ini, pastikan setiap item itu dia mengambil aras kesukaran masing-masing. Dia mesti setara maksud dia. Okey, cikgu boleh contoh pecahan markah bagi setiap item. Yang ini akan dijawab di bahagian FAQ nanti. Okey, soal Q&A nanti. Okey, 3 item. Contohnya bahagian B ini, tadi kita ada 12 soalan dekat bahagian A kan? Dan seterusnya ini merupakan soalan 13, 14 dan 15. Okey, 13, 14, 15, 13, item 13, dia mesti mengambil kira dia punya aras kesukaran ataupun aras komposit dia, iaitu 5, 3, 2. Kalau ikutkan 5, 3, 2, kalau 8 markah, kalau ikutkan 8 markah, agihan markah dia. Okey, kalau ikutkan di sini 8 markah, ikut agihan dia, maka untuk aras rendah dia akan mengambil markah 4. Okey, lepas tu aras sederhana iaitu dalam 2 ataupun 3 markah. Kalau cikgu ambil 3 markah dan aras tinggi adalah 1 markah. Kalau cikgu ambil aras sederhana 2 markah, dan 2 markah lagi adalah kepada aras tinggi. Okey, cikgu faham tak yang ini? Masing-masing mengambil aras kesukaran sendiri. Iaitu di mana bahagian lembaga dia tidak mahu di mana budak memilih soalan yang senang dijawab. Okey, kalau dia tak ikut pemberatan dia. So dia mesti setara, itu yang dikatakan setara. Okay, walaupun dia jawab soalan 1, yang senang adalah 4 markah. Yang sederhana adalah 3 atau 2 markah. Dan yang tinggi adalah 1 atau 2 markah. Alright, ini cikgu kena ambil berat bahagian ini kerana semasa nak bina item nanti supaya berlakunya keadilan. Dan kita tengokkan contoh bagi item bahagian B ini ada 3 item tapi di sini ditunjukkan 1 contoh sahaja. Okey, cikgu boleh tengokkan bahagian ini. Okey, contoh bahagian ini adalah soalan apa? Dia adalah soalan dia bukan berstruktur, dia adalah item respon terhad. Bahagian A 4 markah, bahagian B 4 markah. Okey, tapi bahagian B itu ada gambar raja. Gambar raja itu dah menjadi dia stimulus, cerita dia. So dia boleh jatuh di antara respon terhad, dan respon terhad ataupun dia berstruktur. Right? Boleh tak cikgu kat sini? Dia tak ada pecahan. Kalau ikutkan cikgu nak hold on kepada tidak ada pecahan dia, tidak ada kaitan dengan cerita, dia adalah terhad. It's okay, fine. Gambar raja sekadar dan nak membantu murid memahami dengan jelas apa yang telah ditetarakan dalam ayat. Okey. Dan seterusnya kita pergi ke kertas kod 3472/2, contoh item bahagian A.
Okey, kertas 2 bahagian A yang 7 item, calon wajib jawab semua. Okey, wajib jawab di sini. Okey, di sini ada contoh yang dipaparkan. Contoh pertama, ada bahagian A, ada bahagian B. Bahagian A dia is proving, bahagian B dia is sketching. Lepas tu B ada part 1, ada pecahan 2. So dia ada saling kait. So jumlah markah kat sini 8 markah. Okey, contoh yang kedua. Okey, dia ada cerita sedikit. Tajuk ini progression jangjang. Dia ada cerita bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Jumlah markah dia 7. Okey, dan dia merupakan contoh yang ketiga. Okey, ada satu gambar raja, koordinat geometri. Dia ada bahagian A, pecahan A1, 2. Dia ada bahagian B. Okey, ini adalah contoh bagi soalan respon terhad berstruktur. Dia ada gambar raja, ada cerita. Okey. Untuk kod kertas 3472/2 bagi bahagian B, kertas 2 bahagian B, 4 item. Calon wajib jawab 3. Di sini berlaku lagi sekali aras kesukaran ikut komposit pemberat dia 5 kepada 3 kepada 2. Okey, dia mesti setara. Di mana soalan itu sendiri mengambil pemberat dia sendiri. Supaya tidak ada berat sebelah dalam pembinaan item kita. Okey, ini adalah contoh dia. Di sini dipaparkan satu contoh. Okey, ini adalah tajuk vektor. Tajuk vektor, satu gambar raja diberi, and then bahagian A ada pecahan A1 dan 2, ada B ada pecahan 1 dan 2 dan juga ada bahagian C. Ini yang memang jelaslah bahawa ini adalah respon terhad berstruktur. Okey, lepas itu kita pergi ke bahagian C, kertas 2. Contoh item, ada 4 item, calon wajib jawab 2. Di sini sekali lagi, calon perlu jawab 2. Maka masa kita set soalan, ingat pemberat dia mengambil kira item masing-masing. Okey, item masing-masing dia ada pemberat dia masing-masing. 5, 3, 2. Bagi first item, item yang kedua pun 5, 3, 2. Third item pun sama, 5, 3, 2, dan the fourth item pun sama, 5, 3, 2. Ikut pemberat dia. Okey. Ini adalah contoh dia bagi soalan bahagian C. Okey. Motion along a straight line. Ada cerita dia, ada bahagian A, B, C, D. Jumlah markah 10 di sini. Right? Boleh tak cikgu untuk bahagian ini? So, cikgu boleh nampakkan bahawa dalam kertas 1 dan kertas 2 kita mengambil kira item, 2 jenis item sahaja, iaitu respon terhad dan respons terhad berstruktur. Right? So, seterusnya kita pergi ke senarai rumus. Okey. Saya nak ceritakan sedikit tentang senarai rumus. Okay. Sebelum ini, kalau ikutkan senarai rumus bagi this year, untuk tahun ini adalah kohort yang terakhir dalam KBSM. Mereka masih lagi bernasib baik dapat rumus dalam 5 bidang yang kita ceritakan tadi, iaitu formula untuk algebra, calculus, statistik, geometri dan trigonometri. Tetapi bagi kohort yang baru ini, anda bawah KSSM, ini sahaja formula yang ataupun rumus akan dibekalkan bagi kertas 1 dan kertas 2. Saya paparkan, inilah formula dia. Ada 24 sahaja. Okey, 24 sahaja. Kenapa 24? Sekali kita tengok 24, macam tak adil kerana formula tidak dibekalkan. Okey, cikgu, kalau cikgu dah biasa dengan DSKP, KSSM, penerbitan formula ataupun penerbitan rumus adalah salah satu kita punya kita punya SP, standard pembelajaran kita, maka murid sendiri perlu tahu, okey, dan menguasai bagaimanakah formula itu diterbitkan. Maka kalau formula tidak diberi kat sini, fahamlah kita sebagai cikgu, mesti ada soalan bagi penerbitan
rumus. Boleh cikgu? Bagi respons sikit supaya saya tahulah bahawa suara saya sampai ke tempat cikgu. Okey, boleh faham. Very good. Okey. Dan seterusnya kita akan tengok apakah yang telah disampaikan oleh saya tadi. Okey, saya dah bagi contoh bagi item subjektif respon terhad dan contoh-contoh bagi item subjektif respons terhad berstruktur, dua jenis contoh soalan, dan bagaimanakah soalan item-item lah boleh dibentuk dalam kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 ingat dia ada bahagian A, bahagian B. Bahagian A 64 markah, bahagian B yang wajib jawab. Okey, bahagian B 16 markah. Okey. Yang lepas itu contoh item bagi kertas 2. Ada bahagian A, 50 markah wajib jawab. Bahagian B 30 markah, soalan diberi 4 wajib jawab 3. Bahagian C diberi 4 wajib jawab 2, 20 markah. Dan juga senarai rumus. Okey, boleh cikgu bahagian ini? Jelas? Dia simple. Okey, dia very simple. Cuma cikgu kena buat sedikit switching lah daripada yang KSSM punya format kepada KSSM punya format. Okey. Nah, sekarang kita nak tengokkan perbandingan format pentaksiran Okey, di sini kita tengokkan di bawah supaya cikgu tak keliru. Okey, jenis instrumen. Okey, untuk KSSM di sebelah kiri dan untuk KBSM di sebelah kiri, KSSM di sebelah kanan. Ini adalah untuk kertas 1. Jenis instrumen masih lagi ujian bertulis, dan jenis item untuk KBSM adalah objektif, manakala untuk KSSM dia akan merupakan item respon terhad dan juga item respon terhad berstruktur. Okey. Maksud jadi ada lebih sedikit lah. Kalau dulu under KBSM kita just very short question, dia tak ada cerita. Tapi untuk KSSM dia boleh merupakan item yang ada stimulasi ataupun gambar rajah. Dan bilangan soalan dia berubah sedikit. Untuk yang KBSM 25 soalan, jawab semua. Untuk KSSM bahagian A wajib jawab 12 soalan, 64 markah. Bahagian B pilih 2, 16 markah. So jumlah dia seperti yang telah disampaikan oleh Cikgu Izzy tadi, 80 markah. Masih kekal, tempoh masa masih kekal. Okey, ini adalah untuk kertas 1 dan permarkahan dia objektif bergrade. Okey, untuk KBSM. Kerana kalau cikgu ada antara cikgu yang menanda kertas 1 kita akan menanda, kita tengok jawapan. Jawapan betul terus dapat markah. Tapi untuk KSSM tidak. Dia akan ditanda seperti kita menanda kertas 2. Mula dari bahagian line pertama, jalan kerja budak macam mana. Okey. Dan untuk cakupan konteks, dua-dua sama. Dia mencakupi semua bidang pembelajaran dari tingkatan 4 hingga ke tingkatan 5. Okey, untuk alat tambahan, kalkulator saintifik kekal sama, iaitu kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan. So cikgu akan tanya, jenis kalkulator kasuis boleh digunakan atau tidak? Selagi kalkulator itu dia tak ada wire. Cikgu kena pastikan dekat kalkulator tu dia tak ada lubang untuk dia punya wiring. Jadi sekarang canggih, dia boleh pakai bluetooth kan. So cikgu pun kena semak jugalah. Di mana dia tidak boleh connect kepada komputer. Kerana kalkulator yang secanggih itu, bila kita key in equation persamaan ke dalam kalkulator, kalau dia boleh link dengan komputer ataupun laptop, paparan penyelesaian akan ditunjukkan. Itu beza dia. Okey, dan cikgu pastikan kalau kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan, dia tak boleh diprogramkan, dia tidak boleh link kepada mana-mana yang internet punya gadget lah, contohnya handphone, laptop ataupun PC. Okey, ini adalah bagi contoh perbandingan format kertas 2. Okey, dan bawah KBSM sebelah kiri dan KSSM di sebelah kanan.
Okey, ujian bertulis masih lagi sama, jenis instrumen yang sama, jenis kertas yang sama, jenis bertulis. Okay. Jenis item kedua-duanya sama. Okay, kalau sekali cikgu tengok, tak ada beza pun the KBSM punya paper dengan KSSM punya paper dari segi item. Tak ada beza. Tetapi dari segi bilangan item, yes, ada beza dia. Bahagian A, 6 soalan untuk KBSM, murid wajib jawab 40 markah. Manakala untuk KSSM, bahagian A, wajib jawab 7, dia dah menjadi 50 markah. Okey, bahagian B, KBSM, 5 diberi, calon wajib jawab 40 markah. Di bawah KSSM, soalan diberi, item diberi sebanyak 4, calon wajib jawab 30 markah. Untuk bahagian C, 4 soalan diberi, calon jawab 20 markah untuk KBSM. Manakala untuk KSSM, masih kekal. Okay, jumlah markah 100 masih lagi kekal sama dan tempoh ujian masih kekal sama iaitu 2 jam 30 minit. Tak ada beza, tak ada yang beza adalah bilangan item sahaja. Right? Okay, seterusnya kita tengok yang permarkahan analitik. Kedua-dua sama. Kalau cikgu merupakan pemeriksa bagi kertas 2, memang tak ada masalah lah. Cakupannya masih sama, mencakupi semua bidang pembelajaran dari tingkatan 4 hingga ke tingkatan 5. Okey, alatan tambahan, kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan. Okey, sekarang cikgu, saya nak ceritakan sedikit tentang agihan soalan. Cikgu ambil perhatian kat sini. Saya nak bagi sedikit situasi lah, nak cerita sedikit supaya cikgu faham situasi ini. Sebelum ini, kalau cikgu ada dekat sekolah cikgu ada 4 cikgu yang mengajar NMAX, okey, matematik tambahan, ada 4 cikgu. So cikgu akan, kerana ada kertas 1 dan 2, so cikgu akan diminta, cikgu A, okey, cikgu A diminta untuk set paper 1, cikgu B diminta untuk set paper 2, betul? Betul tak cikgu buat macam tu? Saya nak tahu, adakah itu cerita yang betul dekat sekolah? Cikgu A, cikgu yang pertama katakan cikgu yes, betul-betul. Okey, betul-betul. Okey, kalau yang cikgu yang kata betul, terima kasih kerana malu balas maka soalan dari mas. Okey, nanti saya akan jawab soalan itu cikgu Lok. Okey, betul. Okey, kalau yang cikgu dah kata betul, sila dengar betul-betul apa yang saya nak sampaikan supaya tidak berlakunya percangkahan dalam agihan ikut aras komposit nanti. Untuk yang akan datang, okey, bahagian A bagi paper 1, kertas 1 di sebelah kiri, kod 3472/1 under pentaksiran format baru yang ini. Kertas 2 3472/2. Okey, bahagian A bagi kertas 1, 12 soalan 64 markah. Bagi kertas 2, 7 soalan 50 markah. Jumlah markah bagi kedua-dua bahagian adalah 114 markah. Betul, cikgu? Cikgu boleh kirakan 114 markah. Okay, cikgu dah kira belum? Okay, kalau dah kat situ kita akan tengokkan agihan soalan agihan aras komposit yang hendak diagihkan. Seorang cikgu dia harus dipertanggungjawabkan untuk membentuk ataupun membina item bagi kedua-dua bahagian ini. Okey, kerana 114 markah ini dia akan mengambil aras komposit iaitu 532, di mana 114 markah kalau ikutkan komposit, soalan yang aras sederhana akan merupakan 57 markah. Dan soalan yang sederhana, 3 bahagian dia, komposit dia lah 3, iaitu 34 markah. Okey, manakala untuk yang tinggi, komposit dia ialah 2, iaitu 23 markah. So 57 markah tambah dengan 34 markah tambah 23 markah. Dia akan diseratakan, okey, disebarkan di antara bahagian A kertas 1 dan bahagian A kertas 2. Cikgu faham tak bahagian ini? Supaya benda ini kita nak tengok okey, faham, very good.
supaya agihan kita, soalan kita yang kita bina, item yang kita bina, dia cukup cakup. Dia merangkumi semua BSKP kita yang telah kita ajar. Sukatan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, manakala untuk bahagian B, kertas 1 dah tak ada masalah kerana sendiri mengambil pemberat masing-masing. Begitu juga dengan kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dia mengambil pemberat masing-masing. Okey, B bagi kertas 1, B dan C bagi kertas 2 tak ada masalah. Cikgu boleh agih kepada cikgu A buat bahagian B kertas 1, cikgu B buat bahagian B kertas 2, cikgu C buat bahagian C kertas 2. Tak ada masalah. Tetapi cikgu kena kenal pasti bahawa tidak ada pertempuran bagi tajuk. Dia tak ada clashing untuk tajuk dia. So di sini penyelaras mata pelajaran bagi saya lah, dia perlu ambil kerja, ambil tanggungjawab dia perlu dipertanggungjawabkan untuk membina JSU terlebih dahulu. Kalau cikgu nak agihkan soalan kepada 4 cikgu yang telah saya ceritakan tadi, bagi contoh, ada soalan cikgu yang perlu dipertanggungjawabkan untuk bina JSU. Dan agih kepada cikgu yang lain untuk dia bina soalan. Lebih senang supaya tidak berlakunya percanggahan dalam pertempuran tajuk kita lah, nanti dia clash tajuk. Tajuk yang telah wujud dalam kertas 1 bahagian B, dia wujud semula dalam bahagian C contohnya untuk kertas 2. So nanti dia dah tak cukup cakup kerana tajuk yang sama, dia mengambil dua-dua tempat. Right? Boleh tak cikgu faham bahagian ini? Bagi respon sedikit, bagi respon sedikit saya nak faham. Okey, faham. Very good. Terima kasih Cikgu Muhammad. Fairuz. Okey. Cikgu Amalina. Okey, thank you. So, kalau dah faham kat sini, nanti kita akan teruskan ke ini dia yang tadi ada Cikgu Izzy dah terangkan lah, iaitu aras keseluruhan. Aras keseluruhan yang mengambil 532 itu yang dikatakan composite. Kalau cikgu mengajar MX kan tajuk nombor indeks, dia ambil composite pemberat dia 50%, 30%, 20%. Itu yang dikatakan aras keseluruhan, aras composite dia. Okey, ikut composite. Okey, alatan dia masih sama. Cikgu dah hafal yang ini kan? Kalau ada screenshot, terus ambil screenshot. Okey, tapi slide ini akan dibekalkan kepada cikgu-cikgu lah melalui ketua bidang nanti. Okey, so seterusnya kita pergi ke sesi soal jawab. Okey, cikgu. Okay. Sebelum kita terus ke sesi soal jawab, cikgu kita take 5. Semalam kami bagi masa juga take 5 dekat cikgu-cikgu untuk bergerak-gerak sedikit, nak pergi ke toilet ke, nak minum air ke. Okay, I'll see you back in 5 minutes. Thank you, see you. Soalan tak tanya awal tak? Dia ada soalan. Ada soalan, ada 3 soalan. Tapi tak adalah macam semalam sentuh tu. Belum sampai ke apa dia dah tanya. Faham tak? Kita dah bagi tahu dekat dia tadi kan. Semalam tu dah tahu. Dia agresif. Dia tu menunjukkan yang sentuh. Punya suara tak tutup. Okay. Sorry cikgu. Kami tengah bincang. Okay. Okay, that's all.